Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati lagi kasihi. Pada ketika ini, Anda sedang menonton forum pendidikan moral yang bertajuk Amaran Nilai Mulia, Masyarakat Harmoni dan Negara Sejahtera. Nama saya Mengkacun, merupakan moderator bagi forum ini. Selain itu, saya berasa bangga kerana dapat menjemput 3 orang ahli panel yang bijaksana untuk menjalankan forum ini dengan lancar. Sehubungan dengan itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu Saudara Oi Owen. Apa khabar Saudara Oi? Kabar baik moderator dan selamat sejahtera kepada semua hadirin. Terima kasih Saudara Oi. Selepas itu, saya akan memperkenalkan ahli panel yang kedua, iaitu Saudara Kong Zewei. Apa khabar Saudara Kong? Kabar baik, Saudara Kacun iaitu moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadiran. Terima kasih Saudara Kong. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel yang ketiga, iaitu Saudari Chan. Apa khabar Saudari Chan? Terima kasih saudara moderator. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Chan. Saya ingin berterima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi meluangkan masa untuk menghadiri forum ini. Sebelum saya memulakan forum ini, biar saya menerangkan definisi serta konsep tajuk forum ini terlebih dahulu. Amaran nilai mulia didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata sosial individu dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Contoh nilai mulia ialah tata kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, cinta akan negara dan lain-lain. Di samping itu, masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Oleh itu, masyarakat harmoni memaparkan maksud satu komuniti manusia yang tinggal bersama, hidup dalam keadaan yang damai dan bahagia. Para hadirin yang dikasihi, masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan mempraktikkan budaya dan cara hidup yang berbeza. Walau bagaimanapun, masyarakat Malaysia tetap dapat hidup dengan harmoni dan damai kerana adanya pengamaran nilai mulia dalam kehidupan. Rakyat Malaysia juga mempunyai maramat yang bersepadu, iaitu melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan negara sejahtera. Negara sejahtera pula merujuk kepada masyarakat yang hidup sejahtera dalam sebuah negara yang mencakupi syarat tertentu dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, pentadbiran, taraf hidup rakyat, sains dan teknologi. Memandangkan penerapan dan pengamaran nilai-nilai mulia dalam kalangan masyarakat Malaysia dianggap sebagai dominan dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat harmoni dan negara sejahtera. Saya ingin mengemukakan satu soalan kepada ahli panel 1, Saudara Oi Owen, daripada pernyataan yang saya sebutkan tadi. Apakah antara nilai mulia yang sepatutnya dipraktikkan dalam kalangan masyarakat Malaysia untuk melahirkan sebuah masyarakat harmoni dan negara sejahtera? Saudara Oi, dipersilakan. Okey. Terima kasih moderator dan pada pendapat saya, antara nilai mulia yang diperlukan untuk melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan negara yang sejahtera ialah nilai hormat menghormati. Sikap hormat menghormati antara ahli keluarga, jiran tetangga, rakan-rakan dan akhirnya antara kaum merupakan asas bagi membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan juga negara yang sejahtera, terutamanya di negara Malaysia yang terbentuk dengan pelbagai kaum. Sebagai contohnya, kita perlulah menggunakan bahasa yang sopan semasa bertutur dengan ahli keluarga dan kawan kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan juga memohon maaf semasa kita melakukan kesalahan. Perbuatan yang menunjukkan penghormatan kepada orang lain dapat membentuk sebuah suasana yang harmoni di sekitar kita. Selain itu, sikap hormat menghormati yang kita mempraktikkan dalam kehidupan akan mempengaruhi orang di sekeliling kita dan sikap positif ini dapat dicontohi oleh mereka. Akhirnya, kita dapatlah membentuk sebuah kitaran yang baik dalam masyarakat kita dan seterusnya kita dapat mengelakkan sebarang pertelingkahan yang berkaitan dengan isu sensitif seperti kaum jika kita melaksanakan nilai hormat menghormati dalam kehidupan harian kita. Hal ini demikian kerana kita akan menghormati perbezaan adat dan budaya setiap kaum dan oleh itu tegasnya kita mestilah memiliki nilai hormat menghormati untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan juga negara yang sejahtera. Selain nilai menghormati, nilai bertanggungjawab juga perlulah kita
dipraktikkan oleh masyarakat Malaysia untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan juga negara yang sejahtera. Setiap orang mestilah mengambil tahu tanggungjawab sendiri sebagai seorang anak, seorang ibu bapa, kawan dan juga pekerja di negara kita. Oleh itu, kita perlulah melaksanakan kewajipan serta tugasan masing-masing dengan sempurna supaya negara kita dapat berkembang maju dari segi rohani dan juga kebendaan. Sebagai contohnya, sebagai seorang anak, kita patutlah taat dan patuh akan arahan serta nasihat ibu bapa supaya mereka tidak berasa kecewa atau sedih atas perbuatan kita. Selain itu, ibu bapa pula mestilah memberikan kasih sayang dan prihatin yang penuh dan secukupnya kepada anak mereka supaya mereka berasa dipentingkan oleh ibu bapa. Hal ini akan mengelakkan anak-anak daripada melibatkan diri dalam gejala sosial seperti merokok, melibat dan gangsterisme yang akan mengganggu kesejahteraan dan juga keharmonian masyarakat. So, di samping itu, kerajaan kita juga perlulah bertanggungjawab untuk membangunkan negara kita ke arah negara maju yang boleh bertanding dengan negara lain seperti negara Jepun, Singapura dan juga China. Hal ini adalah untuk membolehkan masyarakat kita hidup dengan harmonis dan sejahtera tanpa kebimbangan berkaitan dengan kewangan. Ini adalah tanggungjawab kerajaan selepas dipilih oleh masyarakat. Okey, so tambahan pula pihak berkuasa seperti pihak polis haruslah juga menjalankan tugasan mereka dengan bertanggungjawab serta amanah untuk memastikan keselamatan masyarakat dijamin. Tegasnya, kita dapat membentuk keharmonian dari unit keluarga sehingga seluruh negara jika sikap bertanggungjawab dimiliki oleh setiap orang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Oi. Para hadirin yang dikasihi sekalian, daripada penerangan Saudara Oi tadi telah jelas menerangkan nilai menghormati dan bertanggung jawab merupakan nilai-nilai murni yang tidak boleh diabaikan dalam proses membentuk sebuah masyarakat harmoni dan negara sejahtera. Kedua-dua nilai murni ini mempunyai impak secara langsung terhadap hubungan sesama manusia yang tinggal bersama-sama. Tanpa nilai saling menghormati dan bertanggung jawab, hubungan sesama manusia tidak mudah dieratkan, sebaliknya akan terwujudnya berbagai masalah yang tidak dapat diduga. Sekarang, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada ahli panel kedua, yaitu Saudara Kong Zewei. Pada pendapat Saudara Kong, apakah kepentingan pengamalan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia? Saudara Kong, dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator iaitu Saudara Kacun atas jemputan anda. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan ialah dapat memajukan negara. Hal ini terjadi kerana setiap rakyat tekun bekerja dan mempunyai sifat amanah yang tinggi dalam diri mereka ketika melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, setiap pekerja di Malaysia hadir ke tempat kerja tepat pada masa yang ditetapkan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Secara tidak langsung, produktiviti pengeluaran daripada sesebuah syarikat akan meningkat. Hal ini adalah demikian kerana setiap rakyat di Malaysia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk menyara keluarga dengan mencari rezeki yang halal. Selain itu, gejala vandalisme juga akan dapat diatasi jika semua ahli masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Hal ini adalah demikian kerana masyarakat mempunyai sifat sayang akan harta benda. Melalui cara ini, kerajaan tidak perlu mengeluarkan peruntukan dana yang banyak untuk menyelenggara fasiliti-fasiliti milik kerajaan. Peruntukan dana tersebut dapat disalurkan kepada sektor-sektor yang perlu dimajukan bagi memacu kemajuan negara. Hasil kerja keras rakyat Malaysia pasti akan memberi kesan yang positif terhadap ekonomi Malaysia. Tegasnya, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan dapat merancangkan perkembangan ekonomi negara. Jika ditinjau dari sudut yang lain pula, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan ialah dapat mengeratkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini adalah demikian kerana masyarakat Malaysia saling menghormati antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah saling membantu antara satu sama lain. Tidak kira pada waktu susah atau senang. Hal ini dapat mengelakkan daripada berlakunya perbalahan, pergaduhan, pertelingkahan maupun perselisihan faham antara kaum. Percakapan kami mengenai sesuatu kaum perlulah dijaga supaya mereka tidak terasa hati. Ahli falsafah Pascal mengungkapkan kalau kita ingin hidup dalam perpaduan yang harmoni, kita mestilah mulakan bicara dengan kata-kata yang lembut kerana kata-kata yang lembut umpama air yang menyirami tanah yang tandus. Kesannya, perpaduan antara kaum akan terjalin dengan baik sekali dan kehidupan masyarakat akan dipenuhi dengan nilai-nilai murni. Krisis diskriminasi kaum yang berlaku di negara luar dapat dielakkan.
kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sentiasa bersyukur kerana kemakmuran dan keharmonian negara masih dapat dikekalkan walaupun negara kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang mangsa. Dengan ini, jelaslah bahawa kepentingan nilai-nilai murni dalam kehidupan ialah dapat mengeratkan hubungan silaturahim tanpa mengira kaum dan dapat mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Kong. Para hadirin yang dikasihi sekalian, saya amat bersetuju dengan pendapat Saudara Kong yang menyatakan pengamalan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia dapat memajukan negara dan mengeratkan perpaduan masyarakat Malaysia. Untuk makluman para hadirin, kemajuan sesebuah negara bukan sekadar bergantung kepada kedudukan dan sumber yang banyak sahaja, malahan memerlukan rakyat yang tekun dalam meningkatkan produktiviti. Dari segi sosial pula, pengamalan nilai-nilai murni dipercayai dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Hal ini demikian kerana isu-isu seperti perselisihan faham, pergaduhan dan isu sosial dapat dielakkan. Perpaduan dalam sesebuah negara amat penting kerana ini merupakan tonggak untuk memajukan negara dan memastikan kesejahteraan negara. Walau bagaimanapun, bukan senang untuk mewujudkan sebuah masyarakat harmoni dan negara sejahtera. Hal ini demikian kerana terdapat cabaran-cabaran yang tidak dapat diduga dalam usaha untuk mengekalkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara. Oleh itu, saya ingin mempersoalkan ahli panel 3, iaitu Saudari Chang Hui Wen. Apakah antara cabaran dalam mengekalkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara? Saudari Chan, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Antara cabaran dalam mengekalkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara termasuklah sistem pendidikan berasingan. Sistem pendidikan ini diasingkan mengikut kaum telah mewujudkan dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah vernakular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Sistem pendidikan ini dibahagikan kepada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India yang mempunyai bahasa ibunda masing-masing. Sistem persekolahan terdiri dan setiap kaum akan melanjutkan pelajaran di sekolah masing-masing. Sebagai contoh, majoriti kaum Melayu menuntut di sekolah Melayu, kaum Cina menuntut sekolah di sekolah Cina dan ianya memisahkan pelajar dan menyebabkan interaksi antara pelajar berbeza kaum terhad dan menyukarkan persefahaman serta menyebabkan hubungan masyarakat semakin renggang. Mutakhir ini, masih ramai warga negara Malaysia tidak faham untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, di mana ia merupakan elemen utama untuk berkomunikasi di antara satu sama lain. Pelibatan diri dalam kegiatan sosial dapat mewujudkan peluang berkomunikasi dengan baik serta menimbulkan sifat keterbukaan, persefahaman dan toleransi antara satu sama lain. Pada pandangan saya, mewujudkan satu sahaja aliran dalam sistem pendidikan negara serta menekankan terhadap penggunaan bahasa kebangsaan dapat menyelesaikan masalah perpaduan kaum yang semakin renggang di kalangan masyarakat majmuk. Selain itu, penumbuhan parti politik berdasarkan kaum juga merupakan salah satu cabaran dalam mengekalkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara. Majoriti parti politik di Malaysia ditubuhkan berasaskan kaum masing-masing. Contohnya, UMNO dan PAS untuk orang Melayu, MCA, PAP dan DAP untuk orang Cina, dan MIC untuk orang India. Faktor penubuhan parti-parti ini telah menguatkan sikap dan semangat perkauman yang tinggi dan melambatkan proses perpaduan yang diusahakan oleh pihak kerajaan di negara kita. Setiap parti politik akan memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik atau kaum yang diwakili dan perkara ini boleh menimbulkan perasaan tidak senang hati dan mengukuhkan semangat perkauman jika ia menyuarakan kepentingan kaum tertentu dibuat tanpa mengambil kira kepentingan semua pihak. Jika isu bahasa, budaya, agama, kerakyatan dan ekonomi yang sering dibangkitkan oleh orang politik bagi tujuan tertentu tidak akan menyumbang ke arah masyarakat yang bersatu padu, malah ia akan mengakibatkan semua kaum saling berusaha untuk mengekalkan identiti mereka tidak kira dari aspek bahasa dan budaya. Mereka akan mempertahankan agar mendapat hak yang sama rata. Semangat taat setia di kalangan kaum tidak wujud lagi kerana masing-masing ingin menaburkan bakti kepada negara mereka sendiri. Lambang bendera Malaysia akan tinggal sebagai lambang sahaja jika semua kaum hanya mementingkan hak kaum masing-masing. Sampai segitu sahaja, saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih Saudari Chan.
Seperti yang disebutkan oleh Saudari Chan tadi, antara cabaran dalam mengekalkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara ialah pembentukan sistem pendidikan berasingan dan parti politik yang berasaskan kaum. Para hadirin yang dikasihi, cabaran-cabaran ini memberi impak terhadap perpaduan kaum kerana terdapat perpisahan sosial dan interaksi sesama kaum. Ini akan menyebabkan generasi yang seterusnya semakin tidak bersatu padu dan hanya menempurkan untuk menjalin hubungan dengan kaum sendiri. Oleh itu, impian untuk menyatu padukan masyarakat Malaysia bagi membentuk masyarakat harmoni dan negara sejahtera semakin sukar untuk dicapai. Para hadirin yang dikasihi sekalian, sekarang saya selaku moderator ingin meneruskan pusingan kedua bagi forum ini. Bagi menghangatkan suasana forum ini, saya ingin mengemukakan satu soalan kepada saudara Kong. Saudara Kong, pada masa kini, terdapat segolongan manusia yang menyatakan bahawa ahli politik merupakan antara orang yang semestinya mempunyai penerapan nilai-nilai mulia yang mulia. Berdasarkan pernyataan ini, adakah saudara bersetuju dengannya? Terima kasih kepada moderator kita iaitu Saudara Kachun atas pertanyaan anda. Saya setuju dengan kenyataan anda. Hal ini demikian kerana ahli politik merupakan pemimpin yang menjadi teladan kepada rakyat kita. Secara automatik, beliau akan berada pada hierarki yang paling tinggi dalam organisasi kita. Sebagai contoh, kalau ahli politik tidak menerapkan nilai murni, politik akan menjadi tidak stabil. Maka, bagaimana kita hendak lihat ekonomi stabil, pentadbiran stabil yang boleh menjalin kestabilan dan juga keharmonian dalam sesebuah negara. Jelaslah bahawa penerapan nilai murni yang mulia oleh ahli politik merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap sebuah negara. Jika diteliti dengan lebih mendalam, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan ialah dapat mengekalkan kestabilan politik dalam negara. Kestabilan politik merupakan aspek yang sangat penting dalam memaju perkembangan ekonomi dan pembentukan masyarakat yang bertamadun dalam sesebuah negara. Kestabilan politik dibentuk oleh pihak kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya secara demokrasi. Oleh itu, pihak pemimpin perlu memainkan peranan yang amat penting dan perlu mempunyai nilai-nilai murni yang utuh untuk mengekalkan kestabilan politik negara. Sebagai contoh, pemimpin perlu memerintah dengan amanah, cekap dan adil. Pemimpin negara juga perlu menjauhi sikap korupsi yang boleh menjatuhkan imej sesebuah negara. Imej pemimpin yang baik juga perlu dipamerkan kepada rakyat agar rakyat turut sama mengamalkan amalan nilai-nilai murni seperti mana yang diamalkan oleh pemimpin negara. Hal ini bertepatan dengan aforisma bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jika pucuk kepemimpin negara berjaya mengekalkan kestabilan politik dalam negara, maka negara akan mencapai status negara maju kerana kemudahan infrastruktur dapat disediakan oleh kerajaan untuk kegunaan rakyat jelata. Tiada lagi isu yang timbul di peringkat kerajaan persekutuan akibat kekucaran politik negara yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Beginilah gambaran rakyat Malaysia yang bernaung di bawah panji-panji kebesaran negara sebulat suara menyokong pemimpin negara dalam usaha mereka mengekalkan kestabilan politik negara walaupun masing-masing mempunyai fahaman atau ideologi politik yang berbeza. Saudara Kong, minta untuk menjelas sekejap. Pada pendapat saudara, mengapakah pengamalan nilai-nilai murni dianggap dapat melahirkan seorang insan yang mulia? Terima kasih Saudara Ui atas pertanyaan anda. Pada pendapat saya, pengamalan nilai-nilai murni memang akan melahirkan insan yang berakhlak mulia. Hal ini adalah demikian kerana insan yang berakhlak mulia akan menjadi teladan kepada masyarakat supaya mereka dapat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Sebagai analoginya, insan yang berakhlak mulia ini telah berjaya mengimbangkan nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan iaitu aspek rohani, jasmani, intelek dan juga emosi. Kesannya, kehidupan seseorang itu akan menjadi lebih baik kerana menerapkan nilai-nilai murni dalam semua aspek tersebut. Menurut Griffith Taylor, semiskin-miskin manusia ialah mereka yang kurang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Oleh itu, kita sebagai masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab mestilah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan agar kita dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan mendapat menjaga budi pekerti dengan baik. Dalam konteks yang lain pula, insan yang berakhlak mulia boleh mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan. Dari aspek pandangan sosial pula, aktiviti sosial yang tidak bermaruah seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan kes jenayah berat dapat dielakkan kerana penerapan nilai-nilai murni dalam amal masyarakat melahirkan insan yang berakhlak mulia. Jika semua pihak berganding bahu
perkara ini pastinya akan menjadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Saya menyerahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Saudara Kong. Justru, kepentingan pengembangan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia jelas dilihat dari segi politik dan sosial. Kestabilan politik menjamin pencerahan negara serta dapat mengelakkan negara dijajah oleh negara lain. Dari segi sosial, generasi kini mudah dipengaruhi oleh budaya negatif. Oleh itu, penerapan nilai murni sememangnya dapat membantu untuk melahirkan insan yang mulia. Seterusnya, saya hendak mengemukakan satu soalan kepada Saudari Chan. Saudari Chan, memandangkan generasi kini berteknologi canggih, adakah media sosial telah menjadi satu laluan untuk menyokarkan impian kewujudan masyarakat harmoni dan negara sejahtera? Saudari Chan, dipersilakan. Terima kasih atas soalan yang menarik ini, Saudara Moderator. Perkembangan teknologi telah mewujudkan pelbagai platform untuk rakyat berkongsi maklumat, namun terdapat juga segelintir masyarakat yang menyalahgunakan media sosial dengan menyebarkan sesuatu perkara yang tidak ditentukan kesahihannya. Penyebaran berita palsu semakin menular, terutamanya apabila isu tersebut menyentuh sensitiviti perkauman atau agama. Setiap individu seharusnya bertanggungjawab dan beretika dalam menyampaikan sesuatu atau berkongsi perkara yang sensitif dan mungkin tidak sahih. Netizen perlu menyelidik terlebih dahulu sebelum memberi ada perkara yang menyentuh tentang perkauman dan agama. Pihak berkuasa wajar menguasakan undang-undang kepada pelaku yang mencetuskan isu atau sesuatu perkara yang mampu menjejaskan perkauman antara kaum. Ahli masyarakat perlu bertanggungjawab menjadi mata-mata pihak berkuasa di mana jika terdapat sesuatu perkara yang akan menimbulkan kemarahan sesuatu kaum atau penganut agama, ianya wajar untuk kita melaporkan kepada pihak polis bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara kaum. Minta maaf, Saudari Chan. Boleh saya tanya, apakah cabaran yang menyebabkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara semakin sukar dicapai dari segi ekonomi? Terima kasih Saudara Kong atas soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Dari segi ekonomi, terdapat perbezaan status ekonomi di kalangan masyarakat pelbagai kaum. Jurang ekonomi antar perkauman ini berlaku disebabkan oleh kesan penjajahan British terhadap tanah Melayu. Mereka menjalankan dasar pecah dan perintah agar mendapat memerintah dan mengeksploitasi ekonomi negara dan mengasingkan kaum-kaum di tempat-tempat tertentu, iaitu kaum Melayu sebagai petani atau nelayan di kawasan luar bandar, orang Cina menjalankan aktiviti pelombongan atau perdagangan di kawasan bandar, dan orang India ditempatkan di kawasan ladang. Hal ini menyebabkan tiga kaum terpisah dan hubungan semakin renggang. Namun, kesan dasar penjajahan British masih dapat dilihat sampailah sekarang, di mana sektor perniagaan masih didominasi oleh kaum Cina dan orang India masih tinggal di kawasan ladang. Perbezaan status ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan kaum tertentu. Perbezaan pekerjaan ini telah menyebabkan interaksi sosial antara mereka juga terbatas kerana masa banyak diluangkan di tempat kerja, dan sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang sama, maka interaksi dan komunikasi hanya berlaku dan berada dalam lingkungan kaum yang sama sahaja. Implikasinya, perasaan prasangka dan perkauman akan menjadi semakin kuat dan menebar di antara kaum. Sampai di sini sahaja. Saya menyerahkan kembali kepada saudara moderator kita. Para hadirin yang dikasihi, saya bersetuju dengan pendapat Saudari Chan yang menyatakan penyalahgunaan media sosial merupakan satu cabaran dalam mengekalkan keharmonian masyarakat dan negara. Dengan adanya pengguna media sosial yang tidak bertanggung jawab, banyak isu dapat dibangkitkan. Ini kemudian akan menyebabkan banyak pergaduhan dan perselisihan faham. Dari segi ekonomi, semua kaum patutlah saling menolong tanpa mengira kaum, supaya taraf hidup semua kaum dapat dipertingkatkan bersama-sama. Seterusnya, saya mempunyai satu soalan untuk Saudara Oi. Memandangkan masyarakat Malaysia terdiri daripada kaum yang berbeza, berbagai masalah antara kaum mudah berlaku. Oleh itu, bersetujukah saudara mengenai nilai bertoleransi dan nilai dikatakan nilai yang dominan untuk dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia? Saudara Oi, dipersilakan. Terima kasih moderator.
Saya amat bersetuju bahwa nilai bertoleransi merupakan nilai yang perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat untuk keharmonian serta kesejahteraan negara. Masyarakat yang bertoleransi merupakan masyarakat yang boleh bertolak ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertoleransi, kita wajarlah berfahaman tentang budaya dan juga adat orang lain, kaum lain dan sentiasa bersikap terbuka serta bersedia menerima pandangan orang lain. Sebagai contohnya, kita mestilah bersikap bertoleransi semasa kaum lain menyambut hari perayaan mereka seperti Hari Raya Thaipusam. Walaupun jalan raya menjadi sesak, kita tetap perlu menghormati adat dan budaya mereka dan bertoleransi serta tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menimbulkan rasa tidak puas hati mereka. Jika kita memiliki sikap toleransi, kita juga boleh belajar ilmu budaya kaum lain dengan bersama-sama menyambut hari perayaan mereka. Sebagai kesannya, persefahaman antara kaum dapat dijalin dan hubungan kita sebagai rakyat satu Malaysia dapat dieratkan. Tegasnya, nilai bertoleransi mestilah kita miliki supaya kita dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran yang terbentuk dengan budaya yang berbeza dan juga membentuk sebuah masyarakat yang harmoni serta negara yang sejahtera. Saudara Oi, selain daripada nilai-nilai murni yang telah dinyatakan sebelum ini, apakah nilai murni lain yang patut dipupuk dan dalam kalangan masyarakat Malaysia? Terima kasih Saudari Chan atas pertanyaan anda. Pada pendapat saya, nilai murni lain yang patutlah dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah nilai kerjasama. Bagi membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, nilai bekerjasama perlulah diamalkan antara ahli keluarga, rakan sebaya, jiran tetangga dan juga antara pelbagai komuniti. Hal ini demikian kerana kehidupan manusia saling bergantung antara satu sama lain. Oleh itu, kita perlulah berkongsi masalah bersama-sama supaya boleh menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif. Sebagai contohnya, kita boleh menyertai program gotong royong yang dianjurkan oleh ahli jawatan kuasa rukun tetangga di kawasan perumahan masing-masing untuk menangani masalah wabak nyamuk Aedes. Sebagai kesan positifnya, hubungan antara jiran tetangga dapat dieratkan semasa kita bekerjasama membersihkan kawasan perumahan dan akhirnya sebuah komuniti yang harmoni dapat dibentukkan melalui kerjasama antara satu sama lain. Contoh ini hanya menunjukkan kepentingan semangat kerjasama dalam kalangan jiran tetangga. Tambahan pula, kerjasama antara pertubuhan bukan kerajaan ataupun dikenali sebagai NGO dengan kerajaan juga memainkan peranan yang dominan dalam pembentukan masyarakat yang harmoni serta negara yang sejahtera. Sebagai contohnya, Yayasan Amal Malaysia Cawangan Sabah menjalankan pelbagai aktiviti kebajikan di pelbagai tempat di seluruh Sabah. Antara aktiviti yang dilaksanakan dengan kerjasama kerajaan ialah sumbangan baku makanan, Water for Life, rak kongsi rezeki dan juga mereka membina sekolah amal dan sebagainya. Hal ini telah menunjukkan kepentingan nilai kerjasama membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan juga negara yang sejahtera kerana dengan nilai bekerjasama, kita dapat berusaha bersama-sama ke arah maju demi manfaat semua rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih dan saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih Saudara Oi. Saya bersetuju dengan pendapat Saudara Oi yang menjelaskan bahawa nilai bertoleransi dan bekerjasama seharusnya dipraktikkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana nilai-nilai murni ini diyakini dapat mengeratkan hubungan sesama individu secara tidak langsung. Jika semua individu mempunyai sikap seperti enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing, maka susahlah sebuah masyarakat hidup dengan gembira dan harmoni. Oleh itu, nilai bertoleransi dan bekerjasama memberi impak untuk memastikan hubungan silaturahim dikekalkan. Para hadirin yang sekalian, sekarang saya akan meneruskan forum ini dengan sesi soal jawab. Para hadirin yang dikasihi dialu-alukan untuk menanya sebarang soalan. Selamat sejahtera moderator dan ahli-ahli panel. Berdasarkan penerangan yang menarik tadi, saya mendapati kesejahteraan negara memang penting bagi sebuah negara. Namun begitu, apakah syarat yang perlu dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai konsep negara sejahtera? Terima kasih atas menanya soalan. Sekarang saya menjemput ahli panel 1, Saudara Oi Owen untuk menjawab soalan ini. Terima kasih atas pertanyaan hadiran. Pada pandangan saya,
antara syarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai konsep negara sejahtera ialah ekonomi yang stabil. Antara contoh yang menunjukkan kestabilan ekonomi negara ialah kadar pengangguran yang rendah, harga barangan yang munasabah dan juga pendapatan per kapita negara yang tinggi. So, oleh itu, ekonomi negara yang maju dan stabil membolehkan masyarakat Malaysia hidup dengan selesa kerana mereka berupaya untuk membeli makanan yang cukup, membeli barangan yang dikehendaki seperti barangan elektronik yang terkini, beli rumah dengan harga yang berpatutan dan juga menikmati perkhidmatan kesihatan yang terkini. Selain itu, perkembangan ekonomi meningkatkan pendapatan rakyat dan juga kerajaan. Oleh itu, kerajaan mempunyai bajet yang lebih banyak untuk membangunkan kemudahan infrastruktur negara seperti dan memberi kebajikan kepada rakyat Malaysia supaya kehidupan mereka dijaminkan. Tambahan pula, kadar pengangguran yang rendah akan merendahkan kadar jenayah negara kita. Hal ini demikian kerana ekonomi yang stabil mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Sebagai kesannya, lebih banyak orang dapat bekerja dan menjamin kualiti kehidupan mereka. Oleh itu, mereka tidak akan melibatkan diri dalam aktiviti jenayah yang berbahaya. Hal ini juga menjaminkan keselamatan masyarakat dan juga kesejahteraan negara. Kesimpulannya, ekonomi yang stabil merupakan antara salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai konsep negara sejahtera. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara Oi. Seterusnya saya menjemput ahli panel 2 saudara Kong Jewei untuk menjawab soalan tersebut. Saudara Kong, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan hadiran yang bertanya sebentar tadi. Pada pendapat saya percaya bahawa sosial memainkan peranan yang penting dalam pencapaian kesejahteraan sesebuah negara. Dari segi sosial, sudah lagi terseluruh bahawa keharmonian antara kaum akan membantu negara untuk mencapai kesejahteraan. Ketidakharmonian hubungan antara kaum akan mengakibatkan negara berkeadaan tidak stabil dan mendorong kepada pergaduhan atau pertelingkahan. Ketahanan sesebuah negara banyak bergantung kepada rakyatnya. Secara langsung, hubungan tegang antara rakyat mampu mengugat keselamatan negara. Hubungan yang harmoni dalam kalangan rakyat secara tidak langsung akan mewujudkan sebuah tembok pertahanan kukuh dan menjamin keselamatan negara. Negara yang kacau bilau bukan sahaja terdedah kepada ancaman dalaman tetapi juga luar yang melihat inilah peluang untuk campur tangan sekaligus membuka jalan menguasai negara berkenaan. Sebaliknya, jika perpaduan dan hubungan harmoni wujud antara rakyat, ia adalah simbol kejayaan peringkat global dan boleh menjadi sebuah negara yang sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Kong. Sekarang saya ingin menjemput ahli panel ketiga, saudari Chan Hui Wen, untuk menjawab soalan tersebut. Saudari Chan, dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Di sini saya ingin menambah sedikit lagi berkaitan sumbangan sains dan teknologi yang dapat memberi impak terhadap kesejahteraan sosial serta kemakmuran bersama di negara kita. Satu dasar bersama bernama Dasar Sains, Teknologi, Inovasi telah dilancarkan pada tahun 2020. Ianya memacu pembangunan negara berasaskan teknologi tinggi dengan memberi fokus kepada pembangunan dan aplikasian teknologi dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, perubatan, pertanian dan lain-lain. Dunia pendidikan akan berkembang maju di mana berbagai kursus sains dan teknologi diperkenalkan untuk menarik minat pelajar mendalaminya. Peluang kejayaan juga terbuka luas untuk graduan-graduan yang memiliki latar belakang sains dan teknologi seperti jurutera, arkitek, pengatur cara komputer, saintis, penyelidik dan sebagainya. Selain itu, perkembangan sains dan teknologi juga menyumbang kepada kemajuan industri kesihatan secara global. Berbagai ubat dan rawatan baharu telah dihasilkan bagi merawat pesakit-pesakit yang menghidapi berbagai jenis penyakit, dan ianya juga membantu dalam mencegah penyakit berjangkit daripada menular dan mengorbankan ribuan nyawa manusia. Tambahan pula, ciptaan yang cukup canggih hasil penemuan manusia dalam teknologi pertahanan mampu melindungi negara dari serangan musuh. Berbagai bentuk alat pertahanan daripada senjata sehinggalah alat kelengkapan perang turut mengiringi kemajuan sains dan teknologi. Sumbangan teknologi terhadap bidang-bidang ini dapat mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia serta mencapai kesejahteraan negara. Oleh itu, jelaslah bahawa perkembangan sains dan teknologi merupakan salah satu syarat untuk mencapai konsep negara sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Chan. Pada hari yang dikasihi, nampaknya kita dah sampai titik akhir bagi forum ini.
Oleh itu, izinkan saya untuk membuat satu kesimpulan bagi forum ini. Kesimpulannya, pengamalan nilai-nilai murni dalam masyarakat bukan sekadar dapat meningkatkan imej negara, taraf hidup dan kualiti rakyat, malahan dapat menjadi tonggak untuk mengekalkan keharmonian masyarakat dan kesejahteraan negara. Negara Malaysia terdiri daripada berbidang kaum dan masyarakat harmoni hanya dapat dicapai melalui penerapan nilai-nilai murni seperti cinta dan negara, toleransi, kasih sayang dan lain-lain. Dengan adanya masyarakat yang bersatu padu dan pentadbiran yang kuat dan sistematik, tentulah sebuah negara sejahtera dapat diwujudkan. Justru negara yang sejahtera barulah mempunyai potensi tinggi untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Saya amat berharap para hadirin sekalian memperolehi banyak pengetahuan yang berharga menerusi forum ini. Sekian, terima kasih.